Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar yang saya muliakan, bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Khazanah Ilmuwan. Dalam rancangan ini kita akan menyambung perbincangan risalah yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani yang berjudul Khulasatul Kalam fi Tarjih Dinil Islam. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita cuba memberikan keyakinan kepada saudara kita yang masih teragak-agak untuk memilih agama Islam, yang masih ada rasa bimbang, rasa takut. Maklum sajalah, bukan suatu yang mudah, bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk seseorang itu meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Dengan sebab itulah orang-orang yang bijaksana ada menyatakan bahawasanya ajaran ataupun kebiasaan yang diterapkan kepada kita daripada zaman kita itu kecil lagi, seumpama mengukir sesuatu pada batu. Seumpama mengukir sesuatu pada batu, pastilah sukar untuk ukiran itu hilang. Berbanding dengan kita mengukir sesuatu di atas tanah umpamanya, apatah lagi mengukir sesuatu di atas air. Kata orang menghafal sewaktu tua itu seumpama mengukir di atas air, menulis di atas air. Cepat dia hilang, hampir serta-merta dia hilang. Jadi itulah perbezaan di antara mengukir di atas batu dengan mengukir di atas air. Jadi agama yang menjadi ikutan seseorang itu seumpama ukiran di atas batu. Amat sukar untuk ia hilang, amat sukar untuk ia tanggal. Jadi dengan sebab itu, usaha kita untuk menyampaikan Islam itu juga bukanlah suatu yang mudah. Usaha kita untuk menyampaikan Islam itu bukanlah suatu yang mudah, walaupun kelihatannya seseorang itu sudah tertarik dengan agama Islam, dengan aspek-aspek yang tertentu di dalam agama Islam. Akan tetapi kita dapati ramai juga yang tidak membuat keputusan untuk memeluk agama Islam. Jadi kita jangan merasa pelik kerana ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan mereka itu masih lagi teragak-agak untuk menukar agama. Faktor-faktor luar, faktor-faktor kekeluargaan, apa jadi dengan hubungan aku dengan ibu bapa aku. Itu adalah merupakan suatu persoalan yang besar. Apatah lagi bagi seseorang yang sudah berkeluarga. Apa akan jadi kepada anak isteriku? Adakah mereka akan meninggalkan aku? Adakah mereka akan memulaukan aku? Apa akan jadi hubungan aku dengan adik-beradik aku? Jadi ini adalah merupakan persoalan-persoalan yang tidak dapat dielakkan oleh sesiapa sekalipun yang ingin membuat keputusan yang besar. Ini adalah suatu keputusan yang besar. Walau bagaimanapun, sayugia dalam keadaan ini, untuk seseorang itu memberikan keutamaan kepada akalnya. Biarlah akalnya itu yang membuat keputusan bagi pihak dirinya, bukan hawa nafsunya. Dan bukan juga hawa nafsu orang lain. Kerana apa yang dia bimbangi itu adalah hawa nafsu orang lain, iaitu hawa nafsu ibu bapanya, hawa nafsu anak isterinya, hawa nafsu kaum kerabatnya. Jadi kenapa kita nak ikut hawa nafsu mereka, sedangkan telah jelas kepada kita pada pertimbangan akal kita kebenaran agama Islam. Sedangkan telah jelas kepada kita bahawasanya hanya di dalam Islam itulah sahaja seseorang itu akan memperolehi kebahagiaan yang kekal abadi.
Sedangkan keredaan yang mungkin seseorang itu capai dengan beragamakan agamanya itu hanyalah keredaan ataupun kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang datang dalam bentuk keredaan ibu bapanya. Kebahagiaan yang datang dalam bentuk keredaan kaum keluarganya. Kebahagiaan yang datang dalam bentuk keredaan sahabat handainya. Kerana dia berterusan berpegang kepada agama yang mereka juga ikuti. Maka dalam keadaan itu, seseorang itu hanya semata-mata mengikut hawa nafsunya. Sedangkan, adakah sewajarnya kita melakukan demikian itu? Meletakkan hawa nafsu itu mengatasi daripada akal. Adakah sepatutnya bagi seorang manusia itu meletakkan hawa nafsunya itu mengatasi akalnya? Pastilah dalam keadaan sedemikian akan sentiasa berlaku konflik dalaman. Konflik dalaman seumur hidupnya. Selagi mana dia tidak membuat keputusan berdasarkan kepada akalnya, pastilah akan timbul konflik dalaman. Seorang itu tidak akan bahagia. Seorang itu tak akan rasa bahagia kerana dia membuat sesuatu secara terpaksa. Dia tidak memeluk agama Islam kerana terpaksa. Menjaga kepentingan-kepentingan yang lain. Sedangkan tidak ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kita menjaga kemaslahatan kita yang paling utama, iaitu nasib yang terakhir. Tidak ada kepentingan yang lebih besar daripada usaha kita untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal abadi. Jadi dengan sebab itu, maka amat penting untuk kita membawa orang itu kepada kesedaran, kesedaran akalnya itu. Untuk kita memberikan pencerahan kepada akalnya itu. Kerana akhir sekali, dia sendiri yang mesti membuat keputusan itu. Kita tidak boleh membuat keputusan bagi pihak sesiapa. Kerana dalam soal agama, seseorang itu mesti membuat keputusan sendiri. Keputusan itu hendaklah datang daripada kesedarannya, hendaklah datang daripada kefahamannya terhadap perkara yang dinilai itu. Maka dengan sebab itu, keputusan itu hendaklah dibuat berdasarkan kepada maklumat yang lengkap, berdasarkan kepada akal yang sehat. Seterusnya kata An-Nabhani, fanzur fil adyani ats-tsalatsa. Maka kita teruskan perbincangan kita dengan saudara kita tadi. Baiklah, sekarang kita lihat kepada 3 agama ni untuk dibuat perbandingan. Lihat kepada 3 agama, kata An-Nabhani. Dinul Islam wa dinul Nasraniyah wa dinul Yahudiyah. Iaitu agama Islam, agama Nasrani ataupun agama Kristian. Dan yang ketiga adalah agama Yahudi. 3 agama sahaja yang layak dipertimbangkan menurut An-Nabhani. Mana pergi yang lain-lain? Amma ma'alaihil wataniyun wad-dahriyun. Adapun agama-agama yang diikuti oleh golongan penyembah berhala. Wataniyun maknanya orang yang menyembah berhala. Wad-dahriyun, dan golongan materialis. yakni orang-orang yang tidak percaya kepada perkara-perkara spiritual, perkara-perkara yang bersifat kerohanian. Dia hanya percaya kepada benda-benda yang bersifat alam benda, perkara-perkara yang bersifat material. Sebab itu mereka ini disebut sebagai materialis, kaum materialis yang tak percaya kepada roh, yang tidak percaya kepada syurga pahala, yang tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi mereka ini disebut sebagai ad-dahriyun, yang percaya hanya kepada masa yang menentukan segala-galanya, sampai masa kita akan mati. Habis, tamatlah riwayat kita dalam dunia ini. Dah tak ada dah.
kehidupan yang lain selain daripada kehidupan yang kita rasai sekarang ini. Jadi ada orang yang berpegang kepada pegangan ini, golongan yang dinamakan sebagai ateis. Wa ashbahahum minal adyan, dan agama-agama yang seumpamanya, agama-agama yang seumpama dengan apa yang diikuti, apa yang dianuti oleh kaum penyembah berhala dan kaum dahriyun, kaum materialis, yang tidak percaya kepada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Fahiya bi'awaidil bahahim ashbahu minha biadyanil uqala. Dan agama-agama ini menurut An-Nabhani lebih layak, lebih sesuai dengan sifat binatang. Agama-agama ini lebih sesuai dengan pembawaan binatang berbanding dengan agama-agama yang diikuti oleh orang-orang yang berakal. Jadi An-Nabhani sudah buang awal-awal lagi. Jadi agama-agama yang menolak ketuhanan yang esa tapi menyembah berhala, bagi dia ini agama orang-orang yang tidak berakal. Agama-agama yang menolak sama sekali perkara-perkara yang bersifat kerohanian, ini pun agama orang-orang yang tidak berakal. Jadi An-Nabhani dia kata dia tak nak cakap lah tentang orang yang tidak berakal ni. Awal-awal lagi dia sudah buang. Kalau kau nak bincang tentang agama itu, maka aku tak berminat. Aku tak berminat. Engkau pergilah bincang dengan sesiapa yang lain. Tapi dalam risalah ini, aku hanya akan berbincang tentang 3 agama. Jadi agama ini munasabah untuk dipertimbangkan oleh setiap orang yang berakal, yang terkeluar daripada ketiga-tiga agama ini, yakni agama-agama yang berasaskan kepada penyembahan berhala, agama-agama yang menafikan hari akhirat, agama yang menafikan roh, agama yang menafikan Tuhan. Maka ini adalah merupakan pegangan-pegangan orang-orang yang tidak berakal seperti binatang, kata An-Nabhani. Jadi tak payahlah dibincangkan, tak payahlah kita membuang masa untuk berbincang dengan mereka. Kenapa? Seterusnya An-Nabhani menjelaskan kenapa. فَإِنَّ الْمُنْكِرِينَ بِوُجُودِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Kerana orang-orang yang memungkiri, orang-orang yang enggan beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, wal musyrikina bi'ibadati ghairihi, dan orang-orang yang menyengutukannya. Yang pertama yang engkar, yakni menafikan sama sekali, yang menolak sama sekali kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kaum dahriyun tadi, golongan yang ateis. Jadi golongan-golongan ini, dan juga golongan yang musyrikin, golongan yang percaya tetapi menyengutukan. Dia percaya ada pencipta tetapi dia menyengutukan pencipta itu. Maka segenap pelosok alam ini, segala-galanya itu dijadikan sebagai Tuhan. Termasuklah juga makhluk-makhluk. Jadi makhluk-makhluk itu juga diletakkan setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk itu juga dijadikan sebagai bahan sembahan. Maka ini adalah merupakan perbuatan syirik. Jadi ini disebut sebagai wal musyrikina bi'ibadati ghairihi azza wa jalla. Jadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan benda-benda yang lain, dengan makhluk-makhluknya yang lain, yang tidak layak untuk diletakkan pada tempat itu. Hum kal an'am bal hum adall wa adall. Mereka itu seumpama hayawan. Mereka itu diibaratkan seperti hayawan. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi daripada hayawan. Kerana hayawan itu sememangnya tidak berakal. Akan tetapi golongan yang menafikan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala daripada kaum musyrikin ini, mereka ini adalah golongan yang telah menafikan akal.
Mereka ini telah menafikan akal. Kerana perbuatan mereka itu bertentangan sama sekali dengan akal. Maka dengan sebab itu mereka itu adalah golongan yang paling sesat. Sesat golongan. فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَدْيَانِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ. Maka apabila engkau melihat kepada 3 agama yang aku sebutkan tadi, yakni agama Islam, agama Nasrani ataupun agama Kristian, dan yang ketiga agama Yahudi. 3 agama ini sahaja yang layak diberikan pertimbangan oleh sesiapa yang memiliki akal yang waras, kata An-Nabhani. Apabila engkau melihat kepada ketiga-tiga agama ini, nazara munsifin mudaqqiqin, dengan pandangan seseorang yang insaf dan seseorang yang teliti. 2 perkara disebutkan di sini. Bentuk pandangan itu, iaitu pandangan seorang yang insaf, yakni insaf terhadap tujuannya, insaf terhadap matlamat hidupnya, insaf terhadap tujuan dia beragama. Mudaqqiq yang kedua, bukan setakat insaf, bahkan juga dia memiliki pandangan yang teliti, pandangan yang berhati-hati, bukan pandangan yang dibuat secara rambang. Pandangan secara rambang inilah yang akhir sekali membawa kepada kesimpulan sama saja. Sama saja agama mana-mana pun semua baik. Agama mana-mana pun mengajarkan manusia membuat kebaikan. Oleh itu pilih sajalah mana-mana agama, tak payah gaduh-gaduh, dia kata. Maka itu adalah merupakan seorang yang tidak memiliki ketelitian dalam pemerhatiannya itu. Kerana yang dituntut di sini adalah melihat dan membuat perbandingan setelah diteliti aspek-aspek yang membezakan antara satu agama itu dengan agama yang lain. Itu yang dituntut oleh An-Nabhani. Jadi hanya apabila perkara-perkara itu dilakukan, maka fala syakka. Maka kata An-Nabhani dengan tegas, tidak syak lagi. Aku tidak memiliki sebarang keraguan, kata An-Nabhani, annaka tattabi'u dinal Islam. Bahawasanya engkau pasti akan mengikuti agama Islam. Kau perhatikan ketiga-tiga agama itu, pasti engkau akan memilih agama Islam. Li'asbabin kathiratin. Kerana sebab-sebab yang banyak. Kalau nak minta sebabnya, pasti aku akan boleh berikan. Dan sebabnya itu banyak sekali. Adhkuru minha iddata wujuhin. Yang akan aku sebutkan di sini beberapa wajah. Kalau sekadar nak nyatakan sebab, maka banyaklah sebab-sebabnya. Akan tetapi sebab-sebab itu dikumpulkan dan diberikan di sini 4 wajah. Seperti yang akan dibahaskan berikutnya ini. Wajah yang pertama. Ada 4 wajah. Dan wajah yang pertama, al-wajhul awal. Annaka tajidu ahkamahu al-muta'alliqati bidhatillah. Bahawasanya engkau dapati bahawa hukum hakamnya, aspek hukum hakam yang berkaitan al-muta'alliqati bidhatillah ta'ala wa sifatihi wa sifati uluhiyatihi. Hukum hakam yang berkaitan dengan zat Allah, yang berkaitan dengan sifat ketuhanannya, fi ghayatil kamali wat tanzih, adalah merupakan hukum hakam yang paling sempurna dan juga yang paling tanzih. Fi ghayatil kamal wat tanzih. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga agama ini dalam soal hukum hakam yang menyentuh persoalan zat Allah Subhanahu wa taala, yang menyentuh tentang sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata An-Nabhani, dalam ketiga-tiga agama itu kita akan dapati bahawasanya
hanya di dalam agama Islam. Bahwasanya dalam agama Islamlah akan didapati bahwasanya hukum hakam yang berkaitan dengan soal ketuhanan itu adalah paling sempurna. Dan juga yang paling tanzih. Tanzih ni apa? Maknanya yang menyatakan dengan jelas, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Dalam agama-agama lain, masih terdapat banyak kekeliruan yang timbul. Contohnya dalam agama Kristian. Dalam agama Kristian, sifat Allah Ta'ala itu sudah dikelirukan dengan sifat Isa alaihissalam. Sehingga kan Isa itu sendiri dianggap sebagai Tuhan. Diangkat sebagai Tuhan. Maka di situ berlaku kekeliruan. Berlaku kekeliruan sama ada Isa alaihissalam itu manusia ataupun Tuhan. Pada hakikatnya dia itu manusia ataupun Tuhan. Jadi ini adalah merupakan satu masalah dalam agama Kristian, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan puak-puak dalam agama Kristian. Walaupun akhir sekali mereka membuat keputusan bahawasanya Jesus itu sifatnya, Jesus itu adalah Tuhan. Jesus itu adalah Tuhan. Jadi dalam Islam kita tidak membenarkan, dalam Islam kita tidak membenarkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu diberikan sifat-sifat yang hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak timbul lagi kekeliruan. Dan tidak sewajarnya timbul kekeliruan. Dan sebab itu dalam Islam tidak timbul kekeliruan, walaupun setinggi mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tetap seorang rasul. Tidak ada sesiapa pun seorang umat Islam yang mengangkat kedudukan rasul itu sehingga menjadikannya sebagai Tuhan. Itu tidak berlaku di dalam agama Islam, kerana jelas perbezaan di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Kemudian kata An-Nabhani lagi, wa tajidu ahkamahu al-muta'alliqata bi'ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Dan engkau dapati hukum hakamnya, hukum hakam agama Islam, yang berkaitan dengan ibadat. Yang tadi tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifatnya. Seterusnya tentang bagaimana kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka ia juga merangkumi hukum hakam. Kita lihat pula hukum hakam yang berkaitan dengan peribadatan. Pastilah di sana engkau akan dapati, kata An-Nabhani, bahwasanya hukum hakam yang terkandung di dalam agama Islam itu tentang persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi ghayatil itqan was suhulah bila masyaqqatin wala harajin, adalah merupakan hukum yang paling itqan, hukum yang paling jelas, yang paling jelas, teratur, lengkap, dan yang paling mudah, tidak menyukarkan, tidak menyusahkan, dan tidak memberikan, mendatangkan keberatan untuk kita melakukannya. Wa tajidu ahkamahu al-muta'alliqata, dan engkau dapati hukum hakamnya yang berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan muamalatil khalqi, tentang muamalat sesama manusia, hubungan sesama manusia, fi ghayatil adli wal insaf, adalah merupakan yang paling sempurna, yang paling adil, yang paling adil dan tidak berat sebelah, yang paling fair, kata. Ma'a si'ati syari'atihi ila ghayatil la yablughu 10 mi'syariha jami' asy-syara'i' as-sabiqah.
Dan di samping itu, agama Islam itulah, syariat Islam itulah merupakan syariat yang paling luas. Yang paling luas. Yang paling luas. Dibandingkan dengan dua agama lagi. Jadi, agama-agama, sehingga kan agama-agama yang terdahulu itu, kata Nabhani, tidak sampai pun 1/10. Kalau kita combine kan, kalau kita himpunkan agama Yahudi dan agama Nasrani, kedua agama itu, banding dengan agama Islam, maka keseluruhan syariat itu tak sampai 1/10 daripada syariat Islam. Fa innaha al-an qad wasalat ila halatin ta'bal uqul as-salimah. Kerana kalau kita bandingkan agama Islam dengan agama-agama yang dua lagi itu, maka kita akan dapati bahawasanya syariat agama ini, agama yang kedua tadi, kita sebutkan tadi, telah sampai kepada suatu keadaan yang tidak boleh lagi diterima oleh akal yang sihat. Mu'zama ahkamiha al-muta'alliqati billahi ta'ala wa sifatihi. Keseluruhan hukum hakamnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Jadi maknanya agama-agama ini, kalau kita nilai hukum hakamnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, pasti kita akan dapati bahawasanya agama-agama ini mengajarkan hukum hakam yang tidak boleh lagi diterima oleh akal yang sihat. Kita balik pada persoalan akal yang sihat tadi. Jadi kita nak buat perbandingan. Jadi dalam soal yang pertama, dalam soal hukum hakam yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabhani menyatakan bahawasanya dalam dua agama ini, agama Yahudi dan agama Kristian, akal yang sihat sudah tidak boleh terima. Kerana dalam agama-agama ini, dalam kedua-dua agama ini, telah berlaku perkembangan. Perkembangan dan tokok tambah sepanjang sejarahnya. Yang panjang, beribu-ribu tahun itu. Sentiasa berubah-ubah saja hukum hakamnya yang berkaitan dengan ketuhanan, soal ketuhanan. Sehingga akhir sekali kata Nabhani, akal yang sihat tak boleh nak terima. Kerana agama ini menerima perubahan terhadap agamanya, menerima perubahan terhadap kandungan kitab-kitab sucinya. Sehingga akhir sekali kata Nabhani, akal yang sihat pun tak boleh nak terima lagi. Akal yang sihat pun sudah tidak boleh terima lagi bentuk-bentuk hukum hakam yang mereka isbatkan, yang mereka sifatkan, yang mereka kenakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbincangan lanjut tentang perkara ini akan kita teruskan dalam perjumpaan kita yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.